Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Anda sedang menonton Malaysia hari ini, pertengahan minggu, 27 Oktober 2021. Semoga keadaannya sihat, bersemangat, ceria pagi ini. Anda bertemankan kami berdua. Saya Sofia Nur Solihatun. Dan saya Nazruddin Rahman. Ya, menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini dengan seni budaya. Betul. Jadi apa yang istimewa pengisian kita pada hari ini, kita akan bawakan dua tokoh yang merupakan benteng warisan pertahanan warisan budaya Malaysia, terutamanya semangat Melayu kita terapkan di sini ya. Betul. Dan bukan itu saja, kita bakal menghidupkan inspirasi di pagi hari dengan seorang tokoh juga, saya kira untuk saya tokoh juga ya, seorang juruterapi yang kurang upaya penglihatan tapi meneruskan hidup dengan PKP menyara 5 orang anak. Betul. Setiap cabaran yang dilalui ini, apakah sebenarnya antara kekangan dan bagaimana mereka mengatasinya daripada sudut kebudayaan, memetabatkan lagi di mata dunia. Dan pada masa yang sama, usaha seorang wanita, seorang individu yang mempunyai sedikit kekangan penglihatan tetapi tetap menjadi seorang figura ibu yang cukup kuat. Dan bukan itu saja kita menyentuh berkenaan dengan kebudayaan ini. Semalam kita baru saja menyaksikan majlis pelancaran bagi Dasar Kebudayaan Negara 2021 ataupun lebih dikenali sebagai Dekan. Inilah antara inisiatif kerajaan kan, kita mendengar Malaysia Truly Asia. Betul. Jadi kita nak teruskan usaha itu dan bagaimana kita sebagai rakyat dan masyarakat boleh juga turut memperjuangkan usaha ini. Ya, majlis pelancaran Dekan 2021 ini merupakan orang kata pemacu buat rakyat Malaysia untuk terus menjadikan ekonomi mereka dengan dasar-dasar baru dan industri-industri players atau pemain-pemain industri dapat mendapat nafas baru untuk membartabatkan semula budaya kita, insya-Allah. Dan kita akan bawakan satu tarian saya kira orang kata boleh diraikan. Ini antara identiti kita yang mungkin kita tahu dan kita membesar mendengarnya, mengetahuinya. Tapi apakah sebenarnya asal usul dan juga tahap mana kita mempertengahkan ialah budaya ini, iaitu tarian Mak Yong ya. Seiring dengan Dekan 2021 semalam. Jadi antara yang awak boleh ingatlah Nas kan, saya. Sepanjang berapa tahun, 25 tahun lah kan. Macam mana tu yang awak ingat tentang Mak Yong ni? Mak Yong ni betul sekiranya sebuah seni yang untuk saya semakin pupus ya. Kalau adat jati Kelantan ni, dia memang kalau Mak Yong dia ingat masa kecil-kecil dilakukan di pentas yang dibuat sendiri dan selalunya tak ada bayaran. Jadi itulah dia generasi kedua dan ketiga pemain-pemain Mak Yong ini. Tapi apakah nasib seni warisan budaya kita ya? Saya difahamkan seni Mak Yong ini mendapat iktiraf UNESCO, iaitu salah satu mahakarya warisan budaya tidak ketara kemanusiaan. Jadi menjadi orang kata tanggungjawab kita untuk meneruskan budaya ini supaya terus hidup di sanubari rakyat Malaysia. Betul. Tarian ini dikenali di peringkat antarabangsa, di peringkat mata dunia, tetapi adakah kita sebenarnya meraihkan? Hari ini kita akan bawakan persembahan itu secara langsung di set MHI kita. Saya lama dah tak ada persembahan kat set MHI ni. Betul. Dan tidak lupakan kita akan membawa seni tromba ya. Kalau seni tromba ni seni permainan kata-kata, menunjukkan betapa halusnya budaya dan naluri Melayu kita. Kalau kita tengok hip hop sekarang, semuanya berima, semuanya betul orang kata sangat menarik untuk generasi muda, tapi ada unsur-unsur permainan kata-kata di sana yang boleh dikaitkan dengan seni tromba. Kita akan kupaskan seni ini di Malaysia hari ini. Betul. Tinggi mana kita memartabatkan bahasa kita dan juga budaya kita akan kita pertengahkan. Inilah dia. Saya boleh kira sebagai generasi terkini ya, kalau kita tak meneruskan usaha ini, tak meneruskan adat budaya kita, siapa lagi dah tahun 2021 mungkin ramai yang mungkin mempunyai banyak masalah menerusi pandemik dan sebagainya, tetapi hakikatnya we are coming back. Kita perlu memartabatkan untuk menjana ekonomi, menunjukkan generasi muda kita, anak-anak kita supaya meneruskan usaha bagi memartabatkan budaya ini. Setuju Sofia. Walaupun panjang berjela-jela tapi tetap terasa di hati kita. Dan juga kita lupakan kita membawakan inspirasi dekorasi untuk anda semua daripada seorang rakyat Malaysia yang sebenarnya masalah bipolar ya. Bipolar ni sebuah kondisi di mana kadang-kadang dia begitu depressed, kadang-kadang dia tersangat happy atau tersangat bahagia. Tapi beliau menggunakan dekorasi sebagai outlet atau orang kata satu cara
untuk terapi. Untuk menenangkan jiwa. Menenangkan jiwanya. Betul. Siapa yang tak suka dekorasi kan? Betul. Kita yang jantan-jantan yang macho-macho ni pun, kadang-kadang cantik kalau aku buat macam ni gitu. Yalah, bagi mereka yang mempunyai bipolar tahap 2, tahap 3 dan sebagainya, mungkin ada sedikit kecenderungan untuk mempunyai satu identity crisis dan sebagainya. Jadi bagaimana mereka menenangkan diri mereka, akan kita saksikan sedikit sebanyak dekorasi di rumah ini mampu memberikan impak yang cukup besar sekali. Sebelum itu, selain daripada anting-anting Sofia yang memberikan inspirasi buat saya, betul besar anting-anting dia. Kita bawakan fokus cerita. Betul awak hari ni? Tak ada, sebab dia berkilau macam tu kan. Beri inspirasi ini seiring dengan budaya yang kita bawa hari ni. Kita mengilaukan lagi. Tapi untuk penonton-penonton semua, inspirasi kita datangnya daripada seorang insan yang begitu kuat. Buat saya ya. Kita saksikan kisah kita tentang Siti Hadijah Abu Bakar, seorang juruterapi cacat penglihatan dan juga pemilik Maju Therapy Zone. Kita saksikan. Ketabahan dirinya cukup luar biasa. Meskipun tidak sempurna seperti wanita lain, namun Siti Hadijah Abu Bakar atau lebih dikenali sebagai Kak Jah adalah isteri dan ibu yang hebat menjadi pengemudi keluarga, membantu memudahkan urusan suami dan juga orang ramai yang memerlukan khidmatnya. Berbekalkan pengalaman dan kemahiran diri, juruterapi cacat penglihatan yang berasal dari Lubuk Cina Melaka ini sudah pun memiliki premis urutnya sendiri. Ujian demi ujian harus dilalui. Pada bulan Disember 2020, dia kehilangan suami tersayang, Khairul Fauzi Zainuddin, akibat penyakit angin ahmar yang dihadapinya. Pasangan ini dikurniakan 5 cahaya mata berusia antara 5 hingga 17 tahun. Istimewanya, 2 daripada mereka adalah anak kurang upaya juga cacat penglihatan. Di sebalik senyum tawa, pasti ada cerita pahit manisnya. Dia bangkit daripada kepayahan demi kelangsungan hidup mereka sekeluarga. Itulah dia Puan Siti Hadijah Abu Bakar, seorang ibu yang cukup kuat membesarkan 5 orang anak walaupun mempunyai orang kata tiadanya deria penglihatan dan juga ketinggalan ataupun ditinggalkan oleh suaminya sendiri oleh disebabkan oleh angin ahmar, meninggal dunia dan sebagainya. Jadi kekuatan seorang ibu itu akan kita tampilkan di segmen kali ini. InsyaAllah semoga memberi inspirasi buat anda di luar sana yang sama-sama sewaktu melawan pandemik COVID-19 ini menghadapi kesusahan. Jadi kita bersama dengan Siti Hadijah Abu Bakar, pemilik Maju Therapy Zone kita. Assalamualaikum Puan Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Kak Jah, saya bahasakan Kak Jah. Betul. Saya rasa begitu orang kata dekat dengan Puan. Walaupun kita terpaksa berjauhan, SOP tetap dijaga. Alhamdulillah. Kak Jah, kita tak boleh nak bayangkanlah kehidupan cabaran dihadapi oleh Kak Jah sendiri kan. Mungkin Kak Jah boleh menceritakan setiap babak dan detik yang dilalui menjadikan Kak Jah ni seorang yang sangat-sangat kuat. Kita menceritakan ni rasa macam ya Allah, kalau kita orang biasa ni tak termampu, tapi Kak Jah mampu membesarkan anak-anak dengan kuat dan mempunyai pusat terapi sendiri. Ceritakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang pertama tiada yang mengawali, yang terakhir tiada yang mengakhiri. Tidak terlihat oleh pandangan mata yang memandang, tidak tergambar oleh bayang orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhlukmu dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji bagimu ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk kami mensyukuri nikmatmu yang memberi kami, yang membuka pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji bagimu ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan oleh para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu ya Allah di atas segala nikmat yang dikurniakan kepada kami hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Segala puji bagimu ya Allah kami aturkan untuk kami memohon keampunan untuk memperoleh redha menuju syurga-Mu ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah dengan kalam-Mu. Kitab suci Al-Quran menjadi panduan bagi kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan segala puji bagimu ya Allah kerana kau memilih kami menjadi hamba-Mu dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Jadikanlah setiap tutur dan bicara yang keluar daripada lidahku ini ya Allah adalah ilham darimu yang boleh membantu, yang boleh memberikan inspirasi kepada insan-insan yang mendengar bicaraku hari ini. Amin ya rabbal alamin. Allah, terima kasih di atas doa Puan Allah. Terasa kita di pagi hari. Jadi di sinilah datangnya inspirasi kekuatannya. Terasa kekuatannya Kak. Alhamdulillah. Jadi macam mana keadaannya sekarang ni dengan perniagaan semakin pulih, insya-Allah pelanggan semakin datang dengan terapi? Alhamdulillah. Start daripada 1 Oktober hari tu. Selepas hampir 5 bulan lebih kami memang PKP, tak keluar ke mana-mana dan tak buat apa-apa aktiviti. Dan dapat berita gembira dan kami boleh beroperasi kembali. Dan alhamdulillah sambutan yang sangat baiklah daripada pelanggan-pelanggan kami yang regular customer yang memangnya sangat menanti-nantikan kami untuk buka balik dan beroperasi. Alhamdulillah. Kita ingat keperitan 5 bulan sebelum itu dan juga keperitan PKP yang pertama. Boleh tak Puan ceritakan sikit sedikit sebanyak kesusahan yang dihadapi? Okey. Actually kata kalau susah ni, kalau kita nak kata pasal susah ni, semua orang pun susah. Betul. Orang yang daripada peringkat bawah sampai orang yang peringkat atasan pun susah. Orang kata besar periuk besar keraknya kan. Maksudnya kalau orang kata orang yang kaya tu tak susah pun, mungkin mereka pun dalam kesusahan sebab mereka lagi banyak benda yang mereka kena tanggung kan. Lapangnya dah jadi jawapannya adalah semua orang pun susah, tapi dalam bagaimanakah caranya kita untuk mengatasi kesusahan tu dalam kesusahan tu sendiri. Di mana macam mana yang apa yang Kak Jah selalu Kak Jah praktiskanlah dalam kehidupan Kak Jah waktu PKP yang tak ada, yang tak bekerja ni kan. Alhamdulillah kelima-lima orang anak ada sekali, duduk sekali. Dan sebenarnya Kak Jah ni ibu tunggal. Suami meninggal setahun lepas. Tapi yang kata daripada anak Kak Jah kecil-kecil pun sebenarnya kami semua memang berpisah. Maksudnya kami memang tak duduk sekali. Siapa yang menjaga anak-anaknya Puan? Masa kecil, anak yang dua, yang pertama dan kedua tu ibu mentua yang jaga. Daripada anak yang besar, yang tua tu umur dia setahun 2 bulan. Dan anak yang kecil yang nombor 2 tu umur 44 hari dah berpisah dengan Kak Jah dah. Lepas tu kemudian dapat anak yang ketiga, keempat dan kelima tu. Yang ketiga tu umur 7 tahun, berpisah dengan Kak Jah, kami hantar ke sekolah berasrama. Yang keempat pun umur 7 tahun juga. Maksudnya yang kelima ni insya-Allah tahun depan dia pun akan berpisah juga dengan Kak Jah lah, duduk di asrama jugalah. So kata dalam masa tempoh PKP ni anak-anak dapat berkumpul sekali, kita dapat rasa dan dapat menyelami mereka dan mungkin mereka pun dapat mengetahui kita dengan lebih, ibu bapa ni dengan lebih dekat lah. Itulah nikmat dia sebenarnya. Alhamdulillah. Kan, Kak Jah. Alhamdulillah. Kak Jah, kita mendengar begitu banyak perkara yang dilakukan oleh Kak Jah pada masa yang sama, pada masa yang orang kata menjaga anak, menjaga kedaya, pusat terapi dan sebagainya, tetapi pada masa yang sama asal usul wujudnya pusat terapi ni adalah untuk membantu yang lain yang punya masalah yang sama seperti arwah suami. Betul. Mungkin Kak Jah nak ceritakan sikit apakah terapi yang diberikan dan bagaimana Puan menyantuni mereka? Okey, alhamdulillah. So sebenarnya pusat terapi ni asal usulnya wujud pada tahun 2004. Dah hampir berapa belas tahun dah kan. Dah lama lah, alhamdulillah. Selama tempoh masa tu sampai sekarang kami masih lagi berdiri tegak dan kami masih lagi memberikan perkhidmatan kami kepada masyarakat. Dan daripada meskipun berpindah tempat, sebab dulu Maju Junction ditutup, dan sekarang ni kami berada di Hotel Primera Kuala Lumpur di Aras 5, berdepan dengan coffee house, dan juruterapi dan semua pihak pengurusan adalah terdiri daripada mereka yang cacat penglihatan. Dan kami alhamdulillah terlatih dan kami memberikan perkhidmatan kami kepada setiap yang datang kepada kami ni dengan cara merawat mereka. Maksudnya sebelum kami merawat mereka tu, kami akan melakukan pemeriksaan asas dahulu
untuk kami mengetahui apakah permasalahan mereka yang sebenarnya. Baik. Macam tu. Gitu. Alhamdulillah. Begitu khusus sekali apa yang dilakukan, bukan sekadar mempunyai pusat terapi tapi menjaga juga kebajikan mereka Ya, baik. daripada dalam hingga keluar ya. Baik, Kak Jah, bagi ibu bapa, bagi para ibu yang mungkin mengalami kesusahan dan sebagainya, ada kadang-kadang ni kita sebagai manusia biasa, kita juga ada naik turun perasaan kita, jatuh Ya, betul. semuanya. Seperti Bagaimana iman Kak ni Jah? naik dan turun. Ya, menguatkan diri Kak Jah. Okey, so kalau kata Kak Jah nak kuatkan diri Kak Jah ni rasa tak kuat kot. Kuat Kak Jah. Allah Allahu Akbar. Percayalah, kuat Kak Jah. Saya Allahu terinspirasi Akbar. sebagai ibu ni. Saya tertanya-tanya bagaimana, apa yang Kak Jah buat apabila kadang terfeeling rasa perasaan down dan sebagainya. Okey, sebenarnya kalau Kak Jah cerita apa yang Kak Jah praktiskan dalam kehidupan Kak Jah lah kan Ya. Untuk Kak Jah sebenarnya untuk menjadi seorang hamba Allah, kita kena berkembali kepada fitrah kita sebagai manusia. Fitrah. Maksudnya fitrah tu kalau sebagai seorang anak ni kita mesti khidmat untuk ibu bapa kita. Ya. Kalau kita sebagai seorang adik atau kakak kita kena bersama mereka adik-beradik kita. Kalau kita sebagai seorang ibu kita mesti bersama anak-anak kita dan kita berkhidmat, kita kena menyayangi orang-orang yang terdekat dengan kita dulu sebelum kita menyayangi orang lain. Dan sebagai seorang terapis pula orang kata bila kita anggapkan yang setiap pelanggan yang datang pada kita ni adalah sebahagian daripada kehidupan kita dan hidup kita. Allah, dan dari semua situ. disantuni dengan kasih dan sayang. Ya, Itulah betul. rahsia dia Betul. sebenarnya. Dan diharap rahsia inspirasi Puan Siti dapat dikongsikan dengan para penonton kita di MHI pada pagi ini. Terima kasih kerana orang kata meringankan Terima beban kasih. mereka mendengar perkataan daripada Puan Siti. Sekali sedikit sebanyak orang kata hilanglah rasa risau dan gundah gulana. InsyaAllah. Sebab Terima kasih di apa? atas doa Sesungguhnya Puan. Allah tu dia tahu kita sebagai hamba ni kita memang kalau kita meletakkan diri kita yang hampir dan dekat dengan Allah, insya-Allah Allah akan dekat dengan kita dan insya-Allah segala yang kesusahan tu akan ada jalan untuk dilapangkan oleh Allah. InsyaAllah. Keyakinan Puan semestinya memberikan inspirasi kepada kita semua di MHI dan juga para penonton di luar sana. Baik, terima kasih kerana meluangkan masa untuk kita pada pagi ini Sama. dan berkongsi cerita dan kehidupan Puan Siti. Ya. Baik, Alhamdulillah. pada anda di luar sana diharap mendapat sedikit inspirasi daripada coretan kita pada pagi ini. Dan selepas ini kita akan berehat seketika dan kita kembali dengan warisan budaya istimewa dan juga pelancaran Dasar Kebudayaan Negara 2021. Sofia dah bersedia untuk mayung? Dah bersedia segalanya di Malaysia hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
menampilkan Puan Zamzuriah Zahani, Dekan Fakulti Tari Aswara, dan juga Encik Kamarul Baisah Hussein, Timbalan Dekan Putra, untuk mewujudkan memberikan kita gambaran persembahan Mak Yong pagi ini. Seni Mak Yong, Wow. seni warisan kita, mengukuh pendirian dan jati diri. Janganlah alpa dan kita pelihara khazanah kami, pencetus inspirasi di pagi hari MHI, insya-Allah. Jadi bukan saja kita bersama dengan Puan Zamzuriah Zahani, kita juga bersama dengan seorang living legend atau legenda yang masih hidup ya. Kita bersama dengan Profesor Madya Datuk Paduka Dr. Rosli Saludin, AJK Pakar Warisan Adat, Jabatan Warisan Negara, dan juga Raja Tromba warisan seni kata-kata kita. Yang berbahagia Datuk Doktor, bolehkah tunjuk ajar sikit untuk tuan hamba? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak balik kampung hati saya hibur. Tak dapat jumpa ramai kawan. Kau nak tahu sampai asal hamba. Kampung dia Kocik, Kuala Pilah. Negeri Sembilan. Pangkalaban Jorengai Basau. Gunung Jono Tompek Bersemah. Siang mengaban, malam mengacau. Bila tokono komat Pilah. Komat tu maknanya layanan baik. Betul. Layanan baik daripada orang Kuala Pilah. Orang Negeri Sembilan tu sendiri. Bukan lebah sebarang lebah hinggap di cucuran atap. Bukan sembah sebarang sembah. Sembah saya mohon bercakap. Bukan lebah sebarang lebah hinggap di rumpun buluh. Bukan sembah sebarang sembah. Sembah menyusun jari 10. Makan sirih berpinang tidak, sirih datang dari Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tegah de adat dan budi bahasa. Saya yang asalnya orang Melaka memang teruja dengan kata-kata. Jadi terima kasih kepada Datuk Dr. Paduka Dr. Rosli bersama-sama kita untuk berceritakan lagi tentang seni tromba dan juga seni Mak Yong ya. Jadi kita nak mulakan dengan Puan Zamzuriah. Jadi kita ada penjarakan fizikal di sini. Pertama kali kita ada guest di dalam studio. Jadi kita semua rasa selamat. Dan kita mulakan dengan Mak Yong. Asal usulnya Mak Yong ni mungkin Datuk Doktor pun boleh beri ulasan sikit. Saya bila muda-muda ni, banyak orang tua yang kata, Mak Yong ni, jaga-jaga kau. Ni tarian harimau jadian lah. Macam-macam yang mistik yang berlaku. Jadi, apakah asal-usul Mak Yong sebenarnya? Kita tinggalkan mistik di tepi. Okey, kalau bercakap asal-usul Mak Yong ni, sekaranglah yang dikenali, Mak Yong memang terkenal dan kalau dekat Malaysia, dekat Kelantan lah. Dan Mak Yong ni sebenarnya bukan dari Kelantan saja. Kita ada dekat Kedah. Dan kita ada juga Mak Yong Kepulauan Riau. Dan kita juga ada Mak Yong Thailand. So dekat Malaysia yang sangat dikenali adalah Mak Yong Kelantan. Okay, kalau kita tengok asal-usul Mak Yong ni, dia banyak fakta, bukan fakta, orang kata kajian-kajian yang mengatakan asal-usul Mak Yong ni Mak Hiang daripada semangat padi. Ada yang mengatakan sebalik cerita yang membawa cerita rakyat hingga masuk ke dalam istana. Okay, dan peradaban dia bagaimana berkembangnya Mak Yong daripada Thailand, dia merantau ke Indonesia dan ada juga yang sampai ke sempadan di Kelantan lah. Okay, dekat situ bermulanya perkembangan identiti Mak Yong Kelantan sendiri sehingga dah telah diangkat ke UNESCO. Dan Mak Yong ni sebenarnya adalah persembahan teater tradisional yang merangkumi lakonan, nyanyian, tarian dan juga muzik. Dan identiti Mak Yong itu sendiri dia ada ucat tetap dia. Dia ada identiti rebab yang perlambangan Mak Yong itu sendiri. Dan tarian dia, lenggok nyanyian dia. So orang kata bila bercakap tentang Mak Yong, kita kena tengok nilai estetika dia yang untuk membezakan apa teater tradisional Mak Yong dengan teater-teater tradisional lain dan juga membezakan teater tradisional itu sendiri dengan teater-teater biasa yang kita macam kalau kita tengok apa saja pementasan teater boleh dipentaskan tetapi berbeza nilai estetika yang ada dalam persembahan teater tradisional Mak Yong. Baik. Bila kita menyentuh berkenaan nilai estetika tu Datuk, kita difahamkan adanya seni halus dan juga seni hidup. Jadi bagi kita, bagi generasi muda ini untuk mengenali asal-usul estetika dan juga maksud sebenar setiap kehalusan budaya dan adat kita ni bagaimana Datuk? Baik, kalau kita nak lihat seni berbahasa, seni bertutur yang sebenarnya cantik yang sebenarnya. Kalau kita nak kata seni berbahasa orang-orang Melayu ini, kalau digumpal selebar kuku, kalau dibentang selebar alam, walau sebesar biji labu, langit dan bumi ada di dalam. Kau nak tahu tingginya gunung, tanya pada burung enggang. Nak tahu dalamnya lubuk, tanya pada memerang. Kau nak tahu lebarnya pantai, tanya pada seluang. Kau nak tahu hutanan tebal, tanya pada pak belang. Nak tahu lebarnya padang, tanyalah pada belalang. Jangan ikutkan hati, nanti mati. Jangan ikutkan rasa, nanti binasa. Jangan ikutkan nafsu, nanti lesu.
Jangan ikutkan marah, nanti parah. Jangan ikutkan risau, nanti tidur tak lelap. Minum kopi dengan susu kurang manis, ditaruh gula, jangan diikut hawa nafsu. Kau tak mati seperti gila. Ini cantiknya orang dulu-dulu yang sebenarnya. Bagaimana ia mengungkapkan kata-kata itu tanpa ada kontroversi. Tapi apabila dah malam dah dekat-dekat nak tidur tu, oh dia kata begini rupanya kepada aku katanya. Ini hebatnya orang tua-tua dahulu yang sebenarnya. Memang cantik yang sebenarnya kata-kata itu. Dan kata-kata itulah yang sepatutnya kita bawa daripada masa ke masa. Masa ke masa. Tahunan kecil pada nang besar. Tahunan besar pada nang godang. Tahunan godang pada dulu-dulu. Tahunan dulu-dulu pada nenek moyang. Adat berkampung, kampung pertahankan. Adat bernegeri, negeri pertahankan. Adat bernegara-negara pertahankan. Adat berpemimpin-pemimpin pertahankan. Adat berbudaya, budaya pertahankan. Pilih-pilih tempat menjadi, pertama teluk, kedua pantai. Pilih-pilih pemimpin terpuji, pertama elok, kedua pandai. Kain pelekat panjang 9, panjang serta kepalanya. Pemimpin yang baik ibarat intan. Kita menumpang sinar cahayanya. Yang sebenarnya kalau dah diusik Swiss-nya, dia payah nak berhenti sebenarnya. Tapi dalam kita cerita dan kita sloka, Swiss saya pun tak berhenti juga kan. Bagaimana dengan kehidupan seni adat kita? Dari saya difahamkan seni adat ni ada 4 yang untuk kita utarakan dengan seni terumba ni. Baik, seni adat kita ni ada 4. Yang pertama, adat yang sebenar-benar adat. Yang berpandukan daripada Al-Quran dan hadis itu yang sebenarnya. Iaitu hukum Tuhan itu sendiri. Hadis Nabi itu sendiri. Adat yang diadatkan. Masih lagi fokus kepada Al-Quran dan hadis. Adat yang teradat. Iaitu adat ataupun peraturan perundangan hidup yang diwujudkan oleh pemimpin adat. Yang keempat adalah adat istiadat. Jangan takut soal adat. Orang hari ini fikir saja adat, nikah, kahwin, bertunang. Yang sebenarnya adat ini adalah peraturan hidup. Undang-undang hidup. Sehingga sampai ke satu tahap, ianya boleh menjadi satu peradaban dan ia boleh menjadi satu ketamadunan. Ketamadunan. Pelik tapi benar kepada penonton di luar sana yang juga ingin menyahut cabaran Datuk Doktor untuk berpantun bersama-sama. Dan lepas ini kita kembali kepada Mak Yong. Tapi sebelum itu kita saksikan bingkisan kita. Macam mana rakyat Malaysia? Adakah anda pandai berkata-kata? Sumpah Sri Kandi, runcing Nyabuluh, teradun jampi, ramuan keramat, bersihkan diri, usah mengeluh, semangat berapi sehingga benamat. Keris Kursani, anugerah Mamanda, kepada Aduka, pinta hulurkan, terpaku nurani, tersemat di minda, diksi merdeka, ayo laungkan. Jimat ayahanda sudah ku genggam, semangat Sri Kandi sudah ku serap, madah yang santun sudah ku hadam, pertahanan pusaka yang kami harap, berkat bismillah, ayo pertahankan pusaka warisan. Nas, silakan. Walaupun tak handsome, bersopan santun, nasib baik saya pandai berpantun. Setakat tu je. Ya Pantun Allah. 2 rangkap je yang saya Berikan dapat bantuan tangkap. kepada Nas juga. Pen merah, pen biru, jangan marah, I love you. Begitu. Jadi itulah Tapi dia. kalau pantun yang macam tu banyak. Oh, ya? Ikan putih, ikan puyuh, terima kasih, thank you. Dia boleh campur aduk dengan bahasa Inggeris sekali. Siapa main-main Datuk Intren. main kata-kata begitu. Tapi kita kembali kepada seni Mak Yong kita di tadi ya. Jadi Puan Samzura ni memang anak jati Kelantan dan betul mewarnai kembali dunia seni tari inai dan dianggap sebagai tokoh muda dalam mempertahankan warisan seni ini. Jadi macam mana perasaan Puan yang mendapati semakin sukar untuk menghidupkan seni warisan Mak Yong? Yang dikatakan, saya tanya orang Kelantan, oh dah tak ada dah ni yang Mak Yong ni. Betul ke Puan? Siapa kata tak ada? Marah dia. Okey, tak kenal maka tak cinta. Kalau kita tak cari, kita tak jumpa lah kan. Kalau untuk saya sebagai anak jati seni Kelantan ni, bagi saya Mak Yong daripada dulu sampai sekarang, okay, banyak warisannya, banyak pelapisnya. Tetapi mungkin berkemungkinan daripada dulu dan sampai sekarang isu yang diperkotak-katikkan adalah
Mak Yong diharamkan di Kelantan. Mak Yong tidak boleh dipersembahkan di Kelantan. Even perempuan tidak boleh on stage di Kelantan. Tetapi jangan lupa dari dulu sampai sekarang juga Mak Yong sering dipentaskan di mana-mana sahaja. Itu telah membuktikan perkembangan Mak Yong itu sendiri daripada Kelantan telah berkembang keluar. Even jarang dipersembahkan di Kelantan, ianya tersebar meluas. Malah Mak Yong juga banyak dipersembahkan luar negara. Saya dan suami saya banyak dengan keluarga saya, dengan pelajar-pelajar daripada Aswara sendiri, banyak membuat pementasan Mak Yong ini ke luar negara dan juga dalam negara. Dan isu berbalik pada Kelantan tadi yang orang kata diharamkan atau tidak aktif dan sebagainya. Sebagai orang seni jati Kelantan, Mak Yong mereka dalam perkampungan, dalam daerah mereka sendiri aktif. Mereka masih buat persembahan, buat hiburan mereka dalam amalan mereka yang menghargai seni mereka. Dan saya boleh katakan dekat sini, dekat Kelantan itu sendiri, 100% kuat agama, 100% kuat seni mereka. Betul. So, seni dulu sampai sekarang tidak ada yang berubah, malah makin berkembang. So, bagi saya, isu yang diperkotak-katikkan itu sendiri telah menaikkan nama Mak Yong itu sendiri di mana-mana saja. Telah melahirkan orang yang PhD, master. Malah hari ini saya juga berada dalam segmen Mak Yong. Juga kerana yang orang perkotak-katikkan tadi dan kita nampak daripada apa yang isu dibangkitkan itu Mak Yong makin berkembang. Jadi bagi saya tidak adalah isu kepupusan itu sendiri. Dengan ini dikatakan ada yang memperkotak-katikkan, ada kekangan dan sebagainya. Dan kita melihat sendiri ini satu budaya yang masih diteruskan dengan kuat. Betul. Dan kita diumumkan oleh kerajaan yang terdapatnya dasar orang kata kebudayaan negara. Betul. Dia perspektif Encik Kamarul sendiri kan sebagai pemain ialah satu instrumen yang cukup lama bersama kita, rebab ya. Bagaimana kita sebenarnya boleh menyantuni sebagai masyarakat dengan kebudayaan kita? Kita masuk 2021 ni, kita tak nak bercakap sekadar bercakap sahaja tapi ingin betul-betul menghidupkan budaya itu. Jadi apakah yang perlu dilakukan oleh semua untuk memastikan ini boleh diteruskan dari tahun ke tahun? Okey. Assalamualaikum. Okay, bagi saya untuk seni tradisional ni untuk sebagai satu medium hubungan silaturahim atau mengekalkan kepaduan masyarakat. So memang kalau kita tengok dari segi persembahannya melibatkan kumpulan. Apabila melibatkan kumpulan, dia automatically dia kena ada kesatuan dalam jiwa kita. Keakraban. Jiwa, kerohanian semua. Untuk menyatukan masyarakat tu. Kalau kita tengok bagaimana rebab nak berkomunikasi dengan penyanyi, dengan pegendang, kalau tak bersatu hati, tak boleh, dia tak akan sama. Dia nak bagi tempo pun tak sama. Okay, itu yang bagi saya perlu untuk kita kekalkan tradisi. Selain daripada itu, dia ada pantang larang dia. Pantang larang dia ni bagi saya bukannya benda-benda yang khurafat sebenarnya. Dia orang tua dulu dia mendidik masyarakat dengan cara yang lain, bukan cara macam kita sekarang. Dia mendidik dari segi pantang larang itu adalah disiplin, mendisiplinkan kita. Bagaimana nak jaga rebab ni? Bagaimana tak boleh langkah rebab tu, tak boleh pijak gendang. Rasa hormat tu tetap hormat ada. Tu. Kenapa kita kata hormat? Sebabnya seseorang yang nak buat rebab contohnya bukan mudah, bukan ambil masa yang sedikit, ambil masa yang lama dan memerlukan kepakaran yang tinggi. Jadi dengan pantang larangnya dan cara pendidikan yang lalu berbanding dengan sekarang, apa yang kita setuju setakat ini adalah kita harus kekalkan warisan budaya ini untuk generasi yang akan datang. Jadi antara strategi Daken 2021 ini, dia ada 7 dasar kesemuanya. Antaranya adalah merangkumi pendidikan di peringkat prasekolah. Rendah dan juga menengah. Jadi seperti pepatah kita nak meluntur buluh, biarlah dari rebungnya. Jadi apakah saranan Datuk Doktor? Apa yang kita perlu lakukan untuk menerap minat semula untuk anak-anak muda kita? Pandai tak bagi pantun dan sebagainya? Saya melihat begini yang sebenarnya. Pembudayaan itu adalah sangat penting. Dan kalau kita balik kepada ungkapan orang tua dahulu, penakik pisau siraut, ambil galah batang lintabung, selodang jadikan niu. Air nas titik jadikan laut, tanah nas kepal jadikan gunung, alam terkembang jadikan guru. Jadi makna kita kena belajar apa yang berlaku yang sebenarnya. Dan kemudian tak kiralah maknanya rebab ke, Mak Yong ke, apa ke, yang sebenarnya asalnya adalah sama yang sebenarnya. Ketuku ketakal, kedua si keladi moyang. Kita ini sesuku seasal, kita ini senenek moyang. Tinggal lagi bertebaran ke Kelantan, ke Negeri Sembilan. Kalau macam rebab, kalau di Minangkabau, ada rebab pesisir misalnya. Dan nyanyian-nyanyian itu tinggal lagi, dia ada dialek Kelantannya. Macam kami ada dialek
negeri semilanya. Adapun awal tatkala masa dahulu naik di atas bukit bintang penjaring berkecalang pelantak besi kemuntung membilang tungku penyongek di atas timba jalan simpang empek selilit pula peraca selembang tanah Melayu sealam Minangkabau sealam juanan terbuka air segantang selubuk selenyap bunyi malam kuk gagak dah jadi hitam. Jangan biarkan saya sebut panjang lagi. Oh betul. Sebab kami dah Wilayah Raja terombak. sebab kami dah buat Malaysia Book of Record 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam. Allahu Akbar. Hari yang ke-8 masuk buat. Kita 7 minit kat sini pun dah tak cukup dah. Jadi terima kasih tauladan terima yang kasih, ditunjukkan ya. daripada Profesor Datuk Doktor dan juga daripada Dekan Seni Tari dari Aswara sendiri dan juga Encik Kamarul. Wah, Doktor merpati 2 sujud dan Mak Yong ya. Jadi di sini kalau kita memanjangkan permainan rejab Encik Kamarul sikit sebagai rebab. Rebab apa pula aku Rejab fikir. mana? Rejab pula bulan rejab jadinya. Jadi silakan dengan alunan muzik sedikit supaya kita menutup ke segmen ini. Okey. Nak memberikan mood sikit. Jadi Kita mengulik lah ya, kita mengulik. Nama saya Adaha bin Arfa'in, juga dikenali sebagai Adoha, berumur 37 tahun, berasal dari Penang, Kedah dan merupakan bapa kepada 4 orang cahaya mata. Segalanya bermula pada tahun 2018 yang mana saya mengalami depresi yang amat dahsyat dan disahkan sebagai pengidap bipolar disorder. Adik saya pernah pesan kat saya, dia kata, dekatkanlah diri kau dengan alam, tanamlah bunga, dia kata. Jadi saya cuba tanam bunga dan saya tanam banyak bunga. Rupa-rupanya aktiviti menanam bunga dan mendekor laman ni menjadi self terapi yang sangat baik untuk diri saya. Tak semestinya mendekor ni hanya untuk orang perempuan, orang lelaki pun boleh buat, bergantung kepada minat sebenarnya. Ada lelaki yang minat masak, ada lelaki yang minat menjahit, ada lelaki yang minat jadi perekat fashion, ada lelaki juga yang minat jadi jurusolek. Bergantung kepada minat masing-masing sebenarnya. Dari segi kos mendekor laman ni sebenarnya saya tak terasa sangat. Mungkin sebab saya buat sikit-sikit, ada duit baru saya buat. Dan saya juga ada sikit kemahiran dalam pertukangan ni. Jadi saya rasa saya boleh menjimatkan kos saya. Contohnya macam pondok kat belakang ni, saya ada sikit kemahiran mewelding. Jadi saya rasa lebih jimat saya buat sendiri. Jadi saya buat sendiri kat belakang tu. Dan mostly prop-prop yang ada di laman saya DIY sendiri. Menjadikan dekorasi lama sebagai satu latihan terapi untuk diri sendiri bagi mereka yang mempunyai bipolar tahap 2. Kita faham ya, berkecamuk sedikit, mungkin identiti kita rasa berkecamuk. Tapi inilah dia antara boleh dilakukan untuk menenangkan jiwa dalaman kita supaya lebih tenang. Cantik pula tu. Cantik pula tu. Mesti pandai DIY kepada kaki-kaki di rumah tu. Ambillah idea daripada sana. Jadi sekarang pula sedikit tinjauan buat rakyat Malaysia yang menantikan pengumuman bajet 2022. Pembentangan tersebut akan diadakan 29 Oktober pada hari Jumaat ini. Jadi kita bertanya kepada rakyat di luar sana, apakah apa yang mereka mahukan, apakah harapan mereka untuk pembentangan bajet kali ini. Silakan.
Saya berharap bajet yang akan diumumkan pada 29 Oktober 2021 oleh Menteri Kewangan agar dikekalkan allowance sara hidup kepada nelayan-nelayan di seluruh Malaysia, allowance subsidi petrol dan diesel kepada nelayan-nelayan dikekalkan, lepas itu projek perumahan untuk nelayan-nelayan di seluruh Malaysia ditambahlah ke hadapan ni. Lepas itu sumbangan untuk nelayan-nelayan berupa food basket dikekalkan banyak masa untuk kami nelayan-nelayan. Semoga pemberian allowance sara hidup nelayan, subsidi minyak, bantuan insentif tangkapan ikan dan bantuan kebajikan dan kesejahteraan nelayan dapat diteruskan pada tahun 2022. Bantuan-bantuan yang telah diberikan sebelum ini amat kami hargai dan ribuan terima kasih diucapkan kepada kerajaan Malaysia. Dana nelayan khususnya allowance sara hidup dapat diteruskan, dan selain daripada diteruskan dipermudahkan untuk mana-mana ahli-ahli nelayan yang memohon untuk allowance sara hidup, dan juga seboleh-bolehnya dilipat gandakan allowance sara hidup ini. Inilah kehidupan saya sebagai nelayan. Ikan kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Jadi inilah kalau boleh bajet tahun depan tu, bajet sara hidup nelayan kita tolong dikekalkan lah. Kalau boleh ditambah, alhamdulillah lah. Kami memohon pihak kerajaan mempertimbangkan permohonan kami, iaitu wang insentif ataupun warisan rehat pengutuan selama 3 bulan. Kami harap sangat kerajaan dapat mempertimbangkan untuk membantu ekonomi pesawah. Dan yang keduanya, kita memohon pihak kerajaan mempercepatkan infrastruktur di kawasan tanaman padi ini supaya pengairan dapat dipercepatkan dan juga dapat meningkatkan hasil tanaman padi. Para pesawah memohon kepada pihak kerajaan supaya menaikkan subsidi output padi kepada satu tahap yang sepatutnya sejajar dengan pembentangan PM sendiri pada RMK ke-12, memperkasakan sektor pertanian khususnya dalam jaminan bekalan makanan negara, kerana sektor padi dan juga industri padi ini merupakan tanaman yang terpenting dan juga merupakan tanaman tertua di Nusantara yang perlu diberi serius, dipandang serius dan juga secara tak langsung berada dalam kalautan makanan negara. Itulah dia, dana peruntukan diminta untuk diteruskan dan mungkin boleh diwujudkan satu ekosistem untuk memastikan segala yang diperoleh daripada laut ataupun sawah dan sebagainya terus kepada konsumer atau pengguna. Itu antara yang boleh membantu mereka menjana pendapatan, Nas. Wow, itu memerlukan pengolahan sistem yang sangat menyeluruh ya. Mungkin kita tak bersedia untuk pendapat saya sajalah. Tapi kalau anda ingin meminta sesuatu untuk pembentangan bajet 2022 ni, apakah dia, Sofia? Saya akan meninjau semula, memintalah daripada sudut mereka yang kehilangan pekerjaan. Dia diterima satu bantuan beberapa hari lepas. Dia mungkin perlu dihalusi kerana mungkin month to month lah, dari bulan ke bulan perlu diwujudkan satu bantuan. Kelangsungan hidup tu kan. Ya, betul. Saya akan perjuangkan hak wanita pula. Hak wanita. Untuk pembentangan bajet. Tak cukup. Tapi sebelum itu kita berehat seketika. Nanti kita cerita tentang hak wanita dalam pembentangan bajet 2022. Dan selepas ini, suatu yang ceria untuk anda. Bersedia? Bersedia. Sekali di Malaysia hari ini. Kami berdua dan kita dah tiba di segmen kali ini. Kita nak mendekati dan nak dengan kabarlah dengan Siti Mah ni dengan cerita dan lagu terbaru Ceria judulnya. Okey. Yeah. Kita akan bersama-sama lagu cerianya selepas ini. Tapi sebelum itu kita perkenalkan diri dengan Cik Fatimah Noria kita atau lebih dikenali sebagai Timah. Hai Timah, good morning. Selamat pagi. Hello, hai. Saya tengok muka awak pun saya dah ceria dah begitu. Jadi tanya di atas pelancaran lagu terbaru anda. Jadi macam mana rasanya menjadi recording artist? Sebenarnya saya rasa happy lah sebab ni single pertama saya. Ni single pertama saya, jadi saya harap sangatlah pendengar-pendengar boleh terima lagu baru saya ni. Cik, alah. Jadi daripada menyanyi dari 7 tahun, kalau tak salah saya, pernah mengharumkan nama negara pada usia 11 tahun dan pernah bersama Kak Sofia di MHI.
Dan sekarang ni Okey, kita nak tahulah tentang lagu ceria ni kan. Tema is about macam mana kita bangkit semula from COVID-19. Lagu untuk menguatkan semangat semua orang. So macam mana dan bila tiba datang idea tu untuk menghasilkan lagu ni? Okey, sebenarnya yang hasilkan lagu ni ialah MFMF. Jadi waktu PKP tu lah, masa tu awal tahun ni, diorang dah approach Tima, dia kata nak buat lagu ni lah untuk menceriakan rakyat Malaysia yang dalam kemurungan, yang tengah kesan dengan PKP ni, yang hilang. Lagu ni memang untuk mereka lah. Lagu ni dibuat untuk mereka. Tima pernah terkesan tak? Rasa terkesan tak dengan PKP semua? Timas rasanya okey je kan. Tapi sekolah pun online sekarang kan. Jadi Timas rasa semua Timas taklah terkesan sangat. Saya okey je ya. Okey saja ya. Bila boleh buat lagu tu okey lah. Bila dah buat lagu ceria. Jadi apakah harapan Timah untuk lagu single terbaru ceria ni dan apakah langkah seterusnya? Sebenarnya lagu ni baru je buat lyric video. Nanti insyaAllah kita buat music video pula lah. Music video. Jadi tunggukanlah music video tu ya. Itulah dia. So setakat ni hanya lyrics video saja ya, atau video lirik yang kita boleh ikuti. Lagu ceria ni boleh sangat senang didengar untuk saya lah. Dan saya rasa macam easy listening. Macam saya 15 mula begitu. Mimpilah Nas. Okey, macam mana penerimaan peminat yang suka tak lagu terbaru ni? Macam mana, Tima? Tima punya peminat semua suka dengan lagu ni. Diorang selalu message Tima lah. Diorang bagi semangat kat Tima. Diorang kata lagu ni sedap. Diorang sebenarnya banyak positif komen lah tentang lagu ni. Excellent. Satu hari nanti Abang Nas kat sini nak dengar awak menyanyi lagu ceria dalam bahasa Mandarin. Itu yang kita nak dengar satu hari nanti, okey? Okey. Alhamdulillah. Teruskan usahamu, teruskan keceriaanmu, Tima. Dan Alhamdulillah, kalau kita tengok anak-anak muda kita, teringat saya dengan anak-anak saya juga. Sedikit sebaya. Tapi Tima ni memang sangat-sangat berbakat. Kita ucapkan all the best. Semoga terus berusaha. Banyakkan lagi single-single semua, Tima. Kita ucapkan yang terbaik untuk awak, okey? Okey, terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, jadi kepada anda yang sedang menonton, itulah dia, ikutilah lagu ceria. Hanya typekan di YouTube dan anda boleh berceria seisi keluarga. Dan cakap pasal ceria tentang lagu dan sebagainya, satu program baru yang bakal diutarakan di TV3. Program Lagu Cinta Kita musim ketiga kembali, Sofia. Betul, kuasa lagu menjadi saksi dua hati jadi. Saksikan 20 peserta pilihan mencari cinta mereka melalui lagu. Lagu Cinta Kita musim ketiga dihoskan oleh Kamal Adli dan juga Ain Idrus, juga disertai oleh Mas Idayu dan Ajai sebagai juri tetap. Jadi kalau kita boleh tumpukan perhatian, Orang Cinta Kita Cipta kembali bermula 31 Oktober 2021 setiap Ahad 9 malam di TV3. Jadi apa lagi, letakkan dalam kalender anda untuk melayani koleksi-koleksi lagu Cinta Kita, soal rancangan realiti terbaru. Good luck dan kepada contestants kita ya. Musim ke musim masih ramai peminatnya, dan kita akan bawakan juga pagi hari esok, hari Khamis, kita akan bawakan topik berkenaan penyakit strok datang tanpa sedar seiring dengan 29 Oktober bertemakan kesedaran tanda-tanda awal strok #PreciousTime. Itulah dia. Hari Stroke Sedunia pada 29 Oktober nanti, dan kita bawa topik ini untuk anda semua. Saya Nazruddin Rahman dan saya Sofia Nur Sulihatun. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye.